السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Anbiya pada ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang bermaksud sesungguhnya inilah bangsa kamu. Umat ni bangsa, kaum. Inilah bangsa kamu, kaum kamu, bangsa yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat ini mengajar supaya umat Islam wajib kena bersatu. Jangan berpecah belah. Dalam ayat yang lain, Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah sebut, Allah ajak. Sesungguhnya orang-orang beriman ini bersaudara. Maka damaikanlah saudara-saudara kamu yang telah sekian lama bergaduh. Apa yang berlaku dalam negara kita? Orang Melayu berpecah belah teruk. Dan bertakwalah kamu pada Allah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj. Ali Imran ayat 103 memperingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua umat Islam dengan tali Allah, ini dengan agama Islam. Jangan kamu bercerai-berai. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kitabullah azza wa jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Nabi juga memperingatkan, Al-Quran itu adalah tali Allah. Kita diperintahkan oleh Allah dalam Ali Imran 103 supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah agama Islam, dan agama Islam sumbernya daripada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Sesiapa yang mengikuti berpedomankan Al-Quran, Nabi kata, merekalah golongan yang mendapat petunjuk. Sesiapa yang berpaling, tak mau ikut, mereka inilah golongan yang sesat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terus kepada ayat dalam suratul Anfal. Saya akan baca dua ayat, 46 dengan 73. Cuba dengar elok. Kenapa umat Islam hari ini wajib bersatu? Allah berfirman, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Cukup jelas tuan-tuan. Dan taatlah kamu pada Allah dalam masa yang sama Rasul. Dan jangan kamu berbantah-bantah. Jangan kamu bergaduh sesama kamu. Pasal apa? Fatafshalu. Kamu akan lemah semangat. Wa tadhhaba rihukum. Dan hilang kekuatan kamu.
Ni kerana kita berpecah belah lah. Nah, Allah uji kita 22 bulan. Di bawah kerajaan yang cukup zalim. Allah sayang kat kita tu. Dia tak mau musnahkan lagi umat Islam di Malaysia. Tengok Allah sebut. Kamu akan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah kamu, kata Allah, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Kalaulah usaha nak menyatu padukan umat Islam di Malaysia ni dihalang, disabotaj, dikhianati, kita ada jawapan. Dan jawapan ini ketika dulu 22 bulan yang lalu dah menjadi kenyataan. Ini dia. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Suratul Anfal ayat 73. Ini sifat mereka, tuan-tuan. Siapa dia? Dan orang-orang kafir, kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Tuan-tuan tengok isu-isu dalam negara kita yang panas diperkatakan. Isu teroka tanah haram di Raut Pahang. Tanam musangking. Tuan-tuan boleh tengok, puak-puak kapiak ni boleh bersatu nak tahan puak dia. Tuan-tuan tengok isu hina agung. Kan? Dibebas, patutnya dia ni dibebaskan kerana ini kebebasan bersuara. Ya, kita saling bercakaran. Tengok di Selangor 5,000 kelang haram. Dia tak kata haram, mereka tak daftar. Tuan-tuan tak reti fikir lagi Nah. Ni cukuplah, alhamdulillah 22 bulan, syukur pada Allah. Sebab tu Allah kata illa taf'aluhu takun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu umat Islam asyik bercakaran, tidak tolong menolong, tidak lindung melindungi, kamu tunggulah, kata Allah, kamu akan berhadapan dengan apa nama Allah sebut, fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Tuan-tuan membaca dalam WhatsApp, dalam Facebook, sampai tabung haji pun paruhnya. Mana ada dah hotel tabung haji, Raya Hotel. Tuan tak boleh fikir. Ni bukan soal politik ni. Tak lagi saya bagilah dalil Quran banyak. Ni cerita ni Islam ajar, Islam peringat kita. Orang kapiak macam mana pun, walaupun ideologi mereka berbeza, tapi tang nak jaga puak dia tetap jaga. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercakap ni bukan untuk kita. Demi masa depan anak cucu kita. Tuan-tuan ingat tak ada ayat Quran dah Tuhan suruh fikir tentang anak cucu. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu menaruh rasa bimbang, rasa takut tentang apa? Tentang zuriat yang bakal kamu tinggalkan pada suatu hari nanti. Bagaimana masa depan mereka dan keselamatan mereka. Tu Tuhan ajak tu. Walaupun ayat ini dikaitkan dengan anak yatim. Tuan-tuan boleh bayang kalau puak-puak tu terus memerintah, saya tak tahu pun nak jadi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru 5 minit. Kan? Sikit lagi. Nak abang rumusan untuk menjayakan muafakat nasional ini, untuk menjayakan penyatuan ummah ni, saya bagi tiga ramuan. Tak buat benda ni pasti gagal. Duk nampak ciri-ciri nak gagal dah ni. Pertamanya, orang-orang Islam, orang Melayu Islam di Malaysia ni yang dah hari ni mula bersatu, wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan. Kalau tak buatnya ni memang sah. Fa in tanaza'tum fi syai'
farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, di pertengahan ayat 59 An-Nisa. Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, Allah kata, kembalilah kamu merujuk pada Allah. Allah mana Quran, rujuk Rasul, sunnah hadis. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan Allah bagi jaminan ni di penghujung, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Pasal apa kita tak yakin? Masih duduk nak cakap tak boleh cara ni, cara ortodoks lah, ketinggalan zaman. Buat apa? Al-Quran As-Sunnah relevan sepanjang zaman. Sampai dalam hadis Muslim, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi was sunnati. Nabi bagi jaminan, selama mana umat beliau berpegang teguh, berpedomankan Al-Quran As-Sunnah, tak sesat selama-lamanya. Untuk menguatkan hujah bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah relevan di sepanjang zaman, kita baca hadis yang ke-15 jilid pertama Mustikah Hadis, hadis ke-15 riwayat Imam Muslim tentang Nabi Isa, yang pernah saya baca 2-3 kali. Tak apa, tuan-tuan bukan nak ingat sangat. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa ammakum. Saya nak berhenti tuan dulu. Nabi tanya pada para sahabat, bagaimana keadaan kamu, makna kita umat di akhir zaman, apabila Allah menurunkan semula Isa alaihi salam untuk memimpin mereka. Ingatlah Nabi Isa belum wafat no? Ali Imran 55, An-Nisa 158, Az-Zukhruf 61. Kalau Nabi berhenti tang tu, tuan-tuan, orang Kristian melompat seronoknya. Nabi kami pimpin nampak. Nabi menyambung, fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tu dia sebut. Ketika itu Isa akan memimpin umatku dengan berpedomankan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya? Harap-harap kita panjang umur pun 1000 tahun lagi kan? Isa turun, kita duk ada lagi. Mari kita tengok masa tu betul tak sabda Nabi. Kena yakin, tuan-tuan. Ni tak yakin. Kalau saya kemukakan dari Quran hadis tak yakin, tak tahu akidah jenis apa manusia jenis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia punya ingredients, nah, dia punya rempah ratih nak bagi berjaya muafakat nasional ni ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai contoh, bukan yang lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu terdapat contoh teladan yang terbaik yang sewajarnya kamu ikut. Kamu kena ikutnya. Asal apa nak ikutnya? Aisyah ditanya, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad Al-Quran. Makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala tindakan-tindakan beliau tidak pernah menyalahi Al-Quran. Sebab tu nak ikut contoh-contoh dia, bukan yang lain. Allah menyanjung akhlak mulia beliau dalam surah Al-Qalam pada ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Sebab akhlak beliau Al-Quran. Kita nak contohi apa? Contohi dia. Baik. Saya nak bawa dalil. Hadis ke-14 jilid pertama. Tadi hadis ke-15 Imam Muslim. Yang ni riwayat Ad-Darimi. Tentang Nabi Musa alaihi salam. Salah seorang ulul azmi yang Allah anugerah kitab Taurat. Cuba tuan-tuan dengar elok-elok hadis ni. Kalau kita ikut Nabi Musa, apa hukum? Ulul azmi takkan tak boleh tu. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni
la dhalaltum an sawa'is sabil. Walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Tuan-tuan buka lah jilid pertama. Mustika hadis. Hadis ni hadis ke-14. Riwayat Ad-Darimi yang bermaksud. Dan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kekuasaan Allah. Kalaulah. Nabi buat contoh. Kalaulah. Dengan tidak semena-mena Musa alaihi salam muncul di kalangan kamu. Makna Nabi duduk tani, kita duduk dengan Nabi. Kata Nabi Musa mai. Fattaba'tumuhu wa taraktumuni. Kamu ikut dia. Kamu tinggalkan aku. La dhalaltum an sawa'is sabil. Nescaya kamu sesat dari jalan yang lurus. Fikir itu sudah. Ikut Nabi Musa pun boleh sesat. Kalau kita menganuti fahaman liberalisme, sekularisme, nasionalisme, apa agak-agak? Fikiran itu sudah. Dan Nabi menyambung, walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Kalau Muhammad hidup sezaman denganku, minta maaf, kalau Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku. Ikut Quran dan hadis Nabi. Hak kita tak mau ikut siapa? Ngaku orang Islam, baca Quran, tak pelik ke? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena berjihad. Kalau tidak, muafakat penyatuan ummah ni akan gagal. Berjihad bukan perang, tuan-tuan. Yang saya maksudkan ialah kesungguhan untuk mencapai sesuatu matlamat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Allah bagi jaminan. Kalau kita bersungguh, Allah akan pimpin kita ke jalan yang kita nak sangat. Kita mau penyatuan ummah ni berjaya, kita kena bersungguh. Tak boleh hangat-hangat ti ayam. Pasal apa tuan-tuan? Ini yang saya nak sebut ni. Dah elok dah, nampak alhamdulillah setahun lebih dah berkawan cantik. Tuhan sebut dalam Quran Al-Hajj surah ke-22 ayat 52. Syaitan masuk jarum. Wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi ummiyatihi. Ayat dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 52. Ni yang berlaku orang ni. Suara-suara sumbang buat apalah duk pergi kawan dengan tok-tok lebay ni. Biarlah kita sendiri-sendiri. Ni Tuhan sebut. Dan tidaklah aku utuskan engkau Muhammad. Makna sebelum engkau, aku dah utus Rasul dan Nabi. Bila Rasul dan Nabi ini berkeinginan, ada cita-cita yang baik, syaitan akan mencelah dia masuk jarum. Syaitan lah semua ni. Tuan-tuan, sanggupkah nak tengok negara kita terlepas pada orang bukan Islam? Fikir ni. Ni dalil saya baca ni. Bagi saya ni ada syaitan. Kena ingat. Tak salah. Kita panggil syaitan kerana syaitan dua jenis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Al-An'am ayat 112. Yang kata syaitan ni dua jenis. Syaitan jin, syaitan manusia. Ni syaitan manusia ni. Keluar kenyataan yang bukan-bukan nak memporak-perandakan hasrat penyatuan ummah. Tuhan bagi panjang umur, hangpa patut syukurlah. Sampai 80 lebih duk kacau apa lagi. Itu satu. Kita kena berjihad. Kita kena lawan semua-semua syaitan-syaitan jin ataupun syaitan manusia. Yang kedua, Allah ajak. Musuh kita sepanjang zaman dua puak. At-Taubah surah ke-9 ayat 73. Ni ada rakaman. Tak puas hati lagi minta rakaman apa balik kelebek. Ayat ni betul ke? Hadis ni betul ke? Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tu dalil dia. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Muhammad ni, untuk kita.
Quran ni relevan sebagai pedoman sepanjang masa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu terhadap dua golongan. Pertama kafir, yang kedua munafik. Bukan takat tu ya Allah ajak Nabi. Waghlul alaihim, dan keras serta tegas terhadap dua golongan. Kita lembut sangat. Lembek pemimpin negara kita ni. Ya? Dengan orang kafir lembut sangat. Tak ada ketegasan. Depa hina Allah, hina Nabi, hina agama kita. Hanya dengan meminta maaf. Kita sentuh depa sikit, buka agama depa, dia kata yang ni apa dia? Yang ni racist. Bila depa sentuh agama kita, freedom of religion. Freedom of religion dia kata. Kalau mai kat saya kata kepala bapa hang, freedom of religion. Kita tak pernah hina agama depa. Saya tengok video depa buat satu rakaman hina cara kita solat. Kita tak pernah usik sebab Islam ajar wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubullah. Al-An'am surah ke-6 ayat 108, muka surat 195, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Jangan kamu hina sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah, nanti mereka pula akan menghina Allah. Ini ajaran yang kita pegang. Kita lembut sangat. Sampai agung pun mereka berani dah. Tuan. Boleh terang lah, memang mereka ada cita-cita nak kehebang semua sultan-sultan ni. Ada orang Melayu sokong. By 2030. Saya baca. 2030 kita tak marah Malaysia ni ada raja-raja. Tuan. Orang Islam apa kita ni tak sensitif macam tu. Bukan bermaksud kita boleh buat zalim kat mereka, tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi Imam Muslim, balik buka bukan tafsir, kitab hadis 40. 5 minit lagi. 1:45 berhenti. Sebelum kedua boleh balik Kan selalu setahun kali 2 ya. Kalau tiap-tiap minggu mungkin tuan-tuan pun cuma tengok aku. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Hadis Muslim, hadis ke-24 dalam kitab Matan Arba'in. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku mengharamkan ianya juga ke atas kamu, maka jangan kamu melakukan kezaliman. Tengok tuan-tuan, Islam ajar. Walaupun apa musuh kita buat zalim tak boleh. Apatah lagi kalau kita nak tolong puak kita, bangsa kita, menzalimi bangsa lain, itu asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah? Al asabiyatu an tu'aina qaumaka ala zulmi. Hadis Muslim. Nabi tak mengaku 3 golongan ni bukan umat dia. Yang menyeru pada asabiyah, yang berjuang atas dasar asabiyah, yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Ditanya apa itu asabiyah, Nabi bagi tahu, kamu tolong puak kamu tolong bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Tak boleh. Tapi kita nak minta tolong hormat sikit agama kami. Kita kena ada ketegasan. Buat zalim tak boleh. Dia faham tak ni? Nampak macam tak apa nak faham apa. Tak puas hati minta kat dia, rakaman ada. Hantar pergi Bukit Aman, tak apa. Bukit Aman memang ada nombor telefon saya pun. Saya dah kenal dah, panggil itu Balai Polis HPD. Tak ada masalah, relax. Tengok, ada muka saya takut. Saya bercakap dalam landasan Quran, ada hadis. Wajib kena berlaku adil. Walaupun terhadap musuh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu yang kita amal selama ni. Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Saya sejuk sikit tuan-tuan. Tu yang saya off dah kipas angin.
Kalau tak lagi tak boleh cakap. Akhir sekali dah. Kita kena bersungguh-sungguh tuan-tuan. Khususnya memerangi puak kafir dan munafik yang mengaku Islam tapi menyokong golongan kafir. Tadi saya tertinggal satu benda dalam tazkirah. Ada satu forum, orang kafir yang jujur lebih baik daripada Islam yang perasuah. Tak betul. Orang Islam ni buntung kata Nabi. Hang jebon, jemuan macam mana pun, hang fasik, hang buat dosa banyak mana kecuali syirik saja, hang akhirnya masuk syurga. Hadis Bukhari dan Muslim. Tapi bukan saya nak galak pemimpin negara perasuah. Dah, jangan makan rasuah, jangan bagi rasuah, jangan khianat. Ni yang penting. Dan kita akan terus berpegang dengan prinsip yang diajar oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tuhan suruh tuan-tuan. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan 3 yang saya sebut tadi, itulah ingredientnya, ramuan untuk menjayakan hasrat, cita-cita, muafakat nasional, penyatuan ummah yang sedang diusahakan. Kalau pemimpin tak buat salah satu ataupun 2 daripada ni tak buat, atau 1 saja buat, kita tak akan berjaya. Akhirnya, percayalah tuan-tuan, ini kita bimbang. Akhirnya kita akan dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Yang pertama itu Allah mengajar kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya ahli syurga terdiri dari kalangan hamba-hamba Allah, umat Islam saja, bukan kafir. Nak masuk syurga tu orang Islamnya, kafir jujur macam mana pun tak masuk. Jadi terima kasihlah, mudah-mudahan kesempatan yang diberi pada saya setahun sekali 2 memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang, kami sedang membina sebuah kompleks. Masuk tahun kedua dah, tak siap-siap lagi. Pasal dapat sikit, buat sikit, dapat sikit. Tuan-tuan pergi tengok sendiri lah, InsyaAllah kita akan manfaatkan sumbangan tuan-tuan untuk pengurusan, untuk pembangunan. Ni bangunan yang ke-7 pekerja ada 60 orang tuan-tuan. Itu ada produk-produk sekolah. Kalau tuan-tuan rasa nak bantu, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi asyra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma hdina wa sultanana
Sultan Abdullah serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.